Shalom semua, saya akan membaca firman Tuhan Mazmur 145. Aku akan mengagungkan Engkau ya Allahku dan Rajaku. Aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan bersyukur kepadamu. Aku akan memuji Engkau selama-lamanya. Tuhan agung dan harus dipuji setinggi-tingginya. Kebesarannya tidak dapat kita pahami. Amin. Shalom saudara dan saudari sekalian daripada New Life Restoration Center. Saya berasa amat bahagia pada hari ini kerana saya diberi kesempatan sekali lagi oleh Pastor Joseph untuk saya berucap kepada saudara dan saudari sekalian. Nah, sungguh pun kami tidak dapat berkumpul bersama secara fizikal di gereja. Namun begitu, kami juga berasa bersyukur kepada Tuhan kerana sebab teknologi yang kita ada pada hari ini telah menyebabkan saudara dan saudari sekalian dengan saya boleh berkumpul bersama di atas talian. Oleh itu, marilah kita pada hari ini menyediakan hati kami supaya bersedia untuk mendengar khutbah saya pada hari ini. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tajuk khutbah saya iaitu bertahan seperti Yesus. Dan ini dipetik daripada buku Markus bab 14 ayat 53 hingga bab 15 ayat 15. Ya, ia merupakan satu petikan yang agak panjang. Oleh itu, bolehkah saya minta saudara dan saudari bersama saya sama-sama membaca petikan ini. Buku Markus bab 14 ayat 53. Kemudian mereka membawa Yesus ke rumah Imam Agung. Di situ semua ketua imam, pemimpin masyarakat orang Yahudi dan guru Taurat berkumpul. Petrus mengikut dari jauh lalu masuk ke halaman rumah Imam Agung itu. Dia berduduk berdiam bersama dengan pengawal-pengawal. Para ketua imam dan seluruh majlis agama berusaha mencari bukti-bukti untuk menyalahkan Yesus supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tetapi mereka tidak mendapat satu bukti pun. Banyak saksi memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus, tetapi kesaksian mereka saling bertentangan. Kemudian beberapa orang berdiri dan memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Mereka berkata, "Kami mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan rumah Tuhan yang dibina oleh manusia, lalu selepas 3 hari aku akan membina yang lain yang bukan buatan manusia." Tetapi kesaksian mereka pun saling bertentangan. Setelah itu, Imam Agung berdiri di hadapan mereka semua dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah kamu mahu menjawab tuduhan yang ditujukan kepadamu?" Yesus diam sahaja dan tidak mahu berkata sepatah pun. Sekali lagi Imam Agung bertanya kepadanya, "Kamukah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang Maha Suci?" Yesus menjawab, "Ya, kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa serta datang dikelilingi awan dari langit." Imam Agung mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Kami tidak perlu memerlukan saksi lagi. Kamu telah mendengar dia mengkufuri Allah. Apakah keputusan kamu?" Mereka semua mengambil keputusan bahawa Yesus memang bersalah dan mesti dihukum mati. Beberapa orang mula meludahi Yesus. Mereka menutupi matanya dan memukul dia. "Tekelah," kata mereka, "siapa yang memukul kamu?" Pengawal-pengawal di situ pun menampar dia. Petrus masih di halaman apabila salah seorang hamba perempuan Imam Agung datang. Apabila dia nampak Petrus berdiam, dia mengamati Petrus dan berkata, "Kamu juga bersama-sama Yesus orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menafikannya. Dia berkata, "Aku tidak tahu dan tidak faham akan apa yang kamu katakan." Lalu dia pergi ke pintu masuk halaman itu. Pada ketika itu ayam berkokok.
hamba perempuan tadi nampak Petrus di situ. Dia berkata kepada semua orang di situ, orang ini seorang daripada mereka. Tetapi Petrus menafikannya sekali lagi. Tidak lama kemudian, semua orang di situ menuduh Petrus. Kamu tidak dapat menafikannya bahawa kamu salah seorang daripada mereka kerana kamu pun dari Galilea. Petrus bersumpah, biarlah Allah menghukum aku jika aku berdusta. Aku tidak mengenal orang yang kamu sebutkan itu. Ketika itu juga ayam berkokok untuk kali kedua, maka Petrus teringat bahawa Yesus sudah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu dia menangis tersedu-sedu. Bab 15. Pada pagi-pagi sekali, para ketua imam, pemimpin masyarakat Yahudi, guru Taurat dan anggota-anggota lain daripada majlis agama bermesyuarat untuk membuat beberapa rancangan. Mereka mengikat Yesus dan membawa dia pergi untuk diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, betulkah kamu raja orang Yahudi? Yesus menjawab, begitulah yang Tuhan katakan. Ketua-ketua imam melemparkan banyak tuduhan terhadap Yesus. Lalu Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, tidak mahukah kamu menjawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan yang dilemparkan oleh mereka terhadapmu. Sekali lagi, Yesus tidak mahu menjawab sepatah pun, sehingga Pilatus merasa heran. Pada setiap-tiap perayaan Paskah, Pilatus biasanya membebaskan seorang tahanan yang dikehendaki orang ramai. Pada masa itu, seorang bernama Barabas ada di dalam penjara bersama dengan semua pemberontak lain yang telah melakukan pembunuhan pada masa kerusuhan. Ketika orang ramai berkumpul dan seperti biasa meminta Pilatus membebaskan seorang tahanan, Pilatus bertanya kepada mereka, adakah kamu mahu aku membebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus tahu bahawa ketua-ketua imam telah menyerahkan Yesus kepadanya kerana iri hati. Tetapi para ketua imam menghasut orang ramai supaya meminta Pilatus membebaskan Barabas. Pilatus berkata lagi kepada orang ramai itu, jika demikian, apakah yang kamu ingin aku lakukan terhadap orang yang kamu sebut raja orang Yahudi? Mereka berteriak, salibkan dia. Pilatus bertanya, tetapi kejahatan apa yang sudah dilakukannya? Mereka berteriak lebih kuat lagi, salibkan dia. Pilatus hendak menyenangkan hati orang ramai, maka dia membebaskan Barabas untuk mereka. Kemudian dia menyuruh orang mencambuk Yesus dan menyerahkan dia kepada askar supaya disalib. Itu merupakan satu petikan yang agak panjang ya. Tapi sebelum saya mulakan khutbah saya pada hari ini, izinkan saya memberi saudara dan saudari sedikit sebanyak latar belakang petikan yang baru kita bacakan. Nah, petikan yang baru kita bacakan ini merupakan peristiwa di mana Yesus difitnah oleh para ketua imam dan seterusnya menyebabkan Yesus disalib dan menerima hukuman mati. Tetapi tahukah anda bahawa para ketua imam ini memang mengundangkan sindiran? Nah, mengapa saya berkata demikian? Ya? Para ketua imam dan guru Taurat sepatutnya merupakan orang yang paling mahir dan berpengetahuan dalam bidang keagamaan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan. Namun begitu, orang yang begitu berpengetahuan ini dan mahir dalam bidang keagamaan, sebaliknya gagal mengecam penyelamat yang mereka asyik inginkan. Bukan itu sahaja, para ketua imam ini malah mengkhianati undang-undang agama yang mereka kasihi kerana mereka membunuh Yesus. Nah, biar saya berikan contoh-contoh di mana aksi para ketua imam ini bercanggah dengan undang-undang mereka. Nah, pertamanya,
Perbicaraan Yesus dilakukan pada malam dia ditangkap. Malah Yesus dibicara pada malam sebelum perayaan Paskah. Nah, ini kita nampak di buku Yohanes bab 18 ayat 28. Nah, mengapa saya mengatakan ini bercanggah dengan undang-undang mereka adalah kerana perayaan Paskah merupakan salah satu perayaan yang tersuci bagi kaum Yahudi. Biasanya pada malam sebelum perayaan ini, keluarga akan berkumpul bersama, makan bersama di rumah masing-masing. Ianya seperti malam sebelum perayaan Tahun Baru Cina, di mana keluarga akan berkumpul dan makan bersama-sama. Pada malam yang begitu penting ini, mengapa para ketua imam sanggup berkumpul di rumah Imam Agung? Bukankah mereka patut meluangkan masa dengan keluarga mereka? Kenapa mereka perlu begitu tergesa-gesa untuk menjalankan perbicaraan ini? Ini merupakan satu soalan yang kita semua perlu terokai. Sama ada kes ini merupakan kes yang begitu penting dan serius di mana perbicaraan perlu dilakukan pada malam tersebut atau dilakukan serta-merta, ataupun ini merupakan satu pelan yang jahat di mana para ketua imam ini hanya ingin membunuh Yesus dengan begitu cepat sekali. Mengikut adat orang Yahudi, setelah seseorang ditangkap, dalam kes ini setelah Yesus ditangkap, dia sepatutnya dipenjarakan sehingga semua ahli anggota majlis agama hadir dalam perbicaraan. Dan ini merupakan satu peristiwa yang kita nampak berlaku kepada Petrus, Yohanes dan rasul-rasul lain, seperti mana yang terkandung di buku Kisah Rasul-Rasul bab 4 dan bab 5. Namun begitu, kami nampak Yesus tidak dipenjarakan, tapi terus dengan serta-merta dibawa ke rumah Imam Agung itu, iaitu Kayafas. Ini merupakan satu poin yang penting kerana ramai cendekiawan dan ahli sejarah percaya bahawa apabila Yesus dibicara di rumah Imam Agung, sungguh pun rumah Imam Agung mungkin amat besar, tapi tidak mungkin ia dapat dihadiri oleh semua ahli-ahli anggota majlis agama tersebut. Oleh itu, banyak percaya bahawa kehadiran penuh daripada majlis agama ini adalah tidak penuh. Maka perbicaraan ini adalah tidak adil dan tidak sah. Nah, sekarang biar saya tunjukkan betapa jahat rancangan mereka dalam hanya untuk membunuh Yesus. Nah, rancangan pertama mereka adalah untuk mengenakan hukuman mati kepada Yesus atas pelanggaran undang-undang berkenaan dengan rumah Tuhan. Nah, kerajaan Roma pada masa itu memberikan rumah Imam Agung dan majlis agama untuk mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang melanggar undang-undang agama mereka. Inilah adalah sebab mengapa mereka mencari kesaksian daripada pelbagai saksi yang mengatakan Yesus akan merobohkan rumah Tuhan. Namun begitu, di ayat 59, kami nampak kesaksian mereka bertentangan. Oleh kerana itu, mereka terus bertukar strategi dengan cubaan mendapatkan Yesus mengatakan bahawa dia merupakan penyelamat umat Israel. Dan ini kami nampak di bab 14 ayat 61 hingga ayat 62. Di mana sini berkata, Yesus diam saja dan tidak mahu berkata sepatah pun. Sekali lagi Imam Agung bertanya kepadanya, "Kamukah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang Maha Suci?" Yesus menjawab, "Ya. Kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa serta datang dikelilingi dari langit." Oleh
kerana pengakuan Yesus. Okey, oleh kerana pengakuan Yesus, maka para ketua imam dan imam agung menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus. Namun begitu, kerana tiada kehadiran penuh daripada majlis agama, sebagai alternatif, Imam Agung Kayafas hanya boleh merujuk kes ini kepada gubernur negeri Yudea, iaitu Pontius Pilatus. Hanya dia saja boleh menjatuhkan hukuman mati. Ini merupakan satu tindakan yang sangat kontroversial. Mengapa? Kerana pada abad sebelum ini, majlis agama, the Sanhedrin, bekerja bertungkus lumus untuk memastikan kerajaan Roma tidak sekali mencampur tangan atas kes-kes yang majlis agama rujuk. Dan selain itu, dalam semua tindakan Yesus sebelum ini, Yesus, kalau anda tengok, hanya boleh disabit dengan kesalahan mengganggu ketenteraan awam, dan kesalahan ini tidak dihukum dengan hukuman mati. Oleh kerana itu, Kayafas memerlukan pengakuan Yesus sebagai penyelamat umat Israel. Dia tahu pihak kerajaan Roma adalah sensitif dengan tentangan terhadap kerajaan mereka. Maka perkataan seperti penyelamat dan kuasa pasti dapat menarik perhatian kerajaan Roma. Dan oleh sebab ini, mereka menyerahkan Yesus kepada kerajaan Roma untuk dibicara. Daripada latar belakang ini dan juga daripada petikan, kami nampak terdapat pelbagai cabaran yang dialami oleh Yesus. Dan melalui peristiwa ini, marilah kita tengok bagaimana Yesus boleh menahan segala cabaran ini. Daripada petikan yang kami telah baca, kami dapat lihat kegigihan Yesus dalam mengharungi segala cabaran yang dia alami. Yesus juga mengalami keperitan seperti manusia, biar dari segi fizikal maupun dari segi emosi. Mungkin ada di antara kita beranggap bahawa Yesus, sungguh pun Yesus mengalami keperitan ini, dia boleh mengalami dengan begitu mudah kerana dia adalah Tuhan. Namun, sungguh pun begitu, kenyataan ini hanyalah separuh betul. Mengapa saya berkata demikian? Kerana daripada ajaran Alkitab, kami juga tahu bahawa Yesus merupakan manusia yang juga merupakan manusia yang mempunyai batasan manusia. Di mana dalam Alkitab kami nampak Yesus mengalami kedahagaan, di mana dia meminta minuman daripada wanita Samaria. Ataupun dia mengalami kesedihan dari segi emosi apabila saudara Lazarus telah meninggal dunia. Semua ini membuktikan bahawa Yesus juga mengalami emosi dan juga kesakitan seperti seorang manusia. Oleh itu, Yesus juga mengalami kesakitan apabila dia disebat, apabila dia disalib. Kalau macam tu, bagaimana Yesus boleh begitu tabah mengharungi segala kesusahan ini? Saya percaya kami boleh belajar kegigihan Yesus dalam 3 poin yang saya akan tunjukkan. Poin pertama, Yesus tahu tujuannya di dunia ini. Daripada hidup Yesus, kami mengetahui bahawa Yesus tahu dengan jelas akan matlamatnya dan misinya di dunia ini, iaitu disalib dan mati untuk segala dosa supaya manusia boleh mempunyai hubungan yang rapat sekali lagi dengan Tuhan yang suci. Terdapat banyak peristiwa di mana Yesus boleh larikan diri daripada tanggungjawabnya untuk menjalankan misi ini. Contohnya apabila Yudas memimpin kumpulan untuk datang menangkap Yesus, Yesus kerana dia tahu Yudas akan datang, Yesus boleh mengelak
Yudas dengan pergi ke tempat yang lain. Ataupun apabila Yesus dibicara di rumah Imam Agung itu, Yesus hanya perlu saja berdiam diri dan tidak perlu berkata sepatah pun. Dan tiada apa dapat para ketua imam dan Imam Agung ini sabitkan kepada Yesus. Kerana atas semua rancangan mereka, tiada satu pun yang jadi, sungguh pun dengan menggunakan kesaksian palsu. Namun begitu, kesaksian mereka tidak saling bertentangan dan tidak ada kehadiran penuh daripada ahli-ahli majlis agama. Now, kenapa sungguh pun Yesus boleh berbuat demikian? Yesus tidak berbuat demikian kerana dia tahu misinya. Dia tidak mengelakkan diri daripada menjalankan tanggungjawabnya. Ini adalah kerana dia tahu tujuan dan matlamatnya adalah lebih besar daripada cabaran yang dihadapi. Biar saya ulang sekali lagi, dia tahu matlamat dan tujuannya di dunia ini adalah lebih besar daripada cabaran yang dia hadapi. Saya percaya saudara dan saudari juga pernah mengalami peristiwa di masa kesusahan. Anda mungkin berputus asa. Sebenarnya saya juga pernah mengalami ataupun berasa sedemikian, di mana saya pernah berputus asa di masa kesusahan. Apabila saban hari kelihatan seperti tiada harapan, memang mudah untuk kita untuk berputus asa. Terutamanya apabila kita tidak tahu langsung apa matlamat dan tujuan kita di hidup ini. Sebagai contoh, pada masa pandemik ini, ramai di antara kita mengalami masalah kewangan. Itu satu benda yang kita tidak dapat elakkan. Di saat-saat begini, adakah kita masih bertahan dalam menyimpan sebahagian daripada hasil kita, sebahagian daripada wang kita untuk disembahkan kepada Tuhan? Saudara dan saudari, jangan anggap bahawa gereja tidak sensitif terhadap kesusahan anda dan hanya mahukan wang anda. Tetapi melalui contoh ini, saya ingin membawa saudara dan saudari dalam menyedari bahawa tujuan dan matlamat penyembahan kami itu. Bukankah penyembahan itu satu tindakan yang menunjuk bahawa kami yakin kepada Tuhan? Dalam buku Mazmur bab 9 ayat 11 menyatakan, mereka yang mengenal Engkau yakin kepadamu, ya Tuhan, sesiapa pun yang datang kepadamu tidak kau tinggalkan. Dari petikan ini kami tahu bahawa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sekiranya kita yakin kepada Dia. Oleh itu, saudara dan saudari, dalam masa kesusahan, memang senang kami hilang arah tuju. Namun begitu, sekiranya kami kenal pasti dengan jelas tujuan dan matlamat kami di dalam Tuhan, kita akan lebih tabah dalam mengharungi masa kesusahan. Seperti contoh yang saya katakan tadi, sekiranya kami tahu bahawa menyimpan sebahagian hasil kita dan disembahkan kepada Tuhan adalah sebagai satu tindakan menunjukkan kami yakin kepada Tuhan. Dan daripada petikan yang kita baca di buku Mazmur, tidakkah ini membuktikan bahawa sekiranya kita yakin kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membenarkan kita melalui masa kesusahan ini seorangan. Oleh itu, amat penting kita kenal pasti matlamat dan tujuan kami di dunia ini. Dan seterusnya, pada poin kedua saya, Yesus bukan saja tahu tujuan dia juga tahu
hanya Tuhan sahaja yang boleh memutuskan kesudahan kami. Hanya Tuhan sahaja yang boleh memutuskan kesudahan kami. Pada saat Yesus mengakui bahawa dia adalah penyelamat yang diutus oleh Allah, Yesus tahu akan akibatnya. Sungguh pun begitu, Yesus tidak melarikan diri daripada tanggungjawabnya. Dia tahu sekiranya dia mengakui kenyataan itu, dia akan disalib. Sungguh pun dia tahu akibatnya akan menyebabkan dia dimalukan seperti orang meludahinya. Dia akan mengalami kesakitan di mana orang akan menyebat dia dan menampar dia. Dan akhirnya dia juga akan menghadapi kematian. Yesus tidak takut dan berani mengakui kenyataan tersebut. Nah, pada poin sebelum ini kami tahu mengapa Yesus berbuat demikian, iaitu dia tahu tujuannya di dunia ini. Dan sekarang marilah kita lihat bagaimana pula dia menghadapi masa kesusahan. Salah satu cabaran yang besar dalam ketabahan mengharungi masa kesusahan adalah ketidakpastian dengan situasi yang kami sedang hadapi. Kami takut jika kami memberikan segala masa dan tenaga dalam menyelesaikan masalah tersebut, masalah lain akan timbul. Dan sekiranya kami masih dapat memerah tenaga dan masa untuk menyelesaikan masalah yang baru itu, kami juga takut sekiranya selepas masalah itu telah diselesaikan, masalah lain pula yang akan timbul. Seperti masalah yang dihadapi itu tidak akan berakhir. Saya percaya bahawa Yesus dapat hadapi segala cabaran ini sehingga dia disalib adalah kerana dia tahu dengan jelas bahawa kematian itu bukan kesudahannya. Memang betul terdapat banyak ketidakpastian di dunia ini. Tetapi lihat bagaimana Yesus menghadapinya. Dia tidak memberi perhatian kepada masalah yang dialaminya. Yesus tahu, tidak kira apa masalah yang dihadapi, itu bukan pengakhirannya. Kerana hanya Tuhan sahaja yang boleh memutuskan kesudahan kami. Oleh itu, saudara dan saudari, tidak kira apapun masalah yang anda sedang hadapi, tahu dengan jelas bahawa masalah yang anda hadapi itu bukan kesudahan anda. Yesus tidak meletakkan harapannya ke atas manusia atau perkara yang sering berubah. Tetapi dia meletakkan harapan dan keyakinannya terhadap seorang Tuhan yang tidak akan berubah buat selama-lamanya. Amin. Hari ini anda dan saya juga boleh meletakkan harapan kami terhadap Tuhan, kerana Ibrani bab 13 ayat 6 hingga 8 menyatakan, oleh itu dengan penuh keyakinan kita berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan terhadap aku? Ayat 8 menyatakan Yesus Kristus tetap sama baik dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita tidak perlu takut lagi dengan cabaran atau masalah yang kita hadapi, kerana itu bukan kesudahan kita, saudara dan saudari. Nah, setelah Yesus berani mengakui bahawa dia adalah penyelamat yang diutus oleh Tuhan, tiba-tiba kita nampak dalam petikan yang kita baca, Yesus berdiam diri. Sekiranya anda pernah menghadiri sebarang kajian Alkitab, anda mungkin tahu bahawa apabila peristiwa di mana Yesus mendiamkan diri adalah sering dikaitkan dengan kesunyian hamba yang menderita, atau dalam bahasa Inggeris, the silence of the suffering servant. Ataupun setengah cendekiawan daripada
Alkitab menyatakan Yesus juga mungkin bersikap mulia seperti seorang raja. Dia tidak perlu memberitahu apa-apa kepada rakyatnya. Oleh itu, apabila mereka minta, dia menjawab, dia bersikap sebagai seorang raja dan tidak perlu menjawab soalan-soalan tersebut. Ataupun anda mungkin pernah baca bahawa dalam situasi ini Yesus sedang menunjuk bahawa dia masih berkuasa dan segala perkara yang berlaku itu terkawal olehnya. Nah, sungguh pun terdapat kebenaran terhadap penjelasan tadi. Saya ingin mengambil masa untuk menghuraikan di mana poin saya menyatakan kesunyian Yesus itu di masa kesusahan. Saya percaya kesunyian Yesus itu menunjukkan kesediaannya untuk menerima segala hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, biarpun maut. Yesus berdiam diri bukan kerana dia protes, bukan kerana dia cakap, saya nak protes terhadap segala tuduhan ini, oleh itu saya berdiam diri. Tidak. Di sini dia ingin menunjukkan keazamannya untuk tidak mempertahankan diri. Dan ini membawa saya ke poin terakhir saya, iaitu Yesus bertabah dengan penuh keazaman. Yesus menerima keperitan dan kematian yang ditunggunya itu sebagai satu misi daripada Tuhan, iaitu kematiannya akan membawa pengampunan dosa kepada semua. Memang betul, sungguh pun kami tahu, sungguh pun saya telah nyatakan 2 poin sebelum ini, di mana sekiranya kita tahu tujuan kami, ataupun tahu bahawa Tuhan saja yang dapat memastikan kesudahan kami, itu tidak bermakna kita dapat menghadapi atau mengharungi masa kesusahan tersebut dengan mudah. Sungguh pun kami tahu kebenaran ini, kami juga perlu berazam untuk mengharunginya. Segala pengetahuan tanpa aksi adalah tidak bermakna. Anda mungkin telah belajar segala teologi, segala ajaran dan kebenaran di dalam Alkitab. Namun jikalau anda tidak melakukan sebarang aksi atau sebarang tindakan dilakukan, pengetahuan tersebut hanya terkandung di dalam otak kami. Jikalau kami tidak bertindak setelah mengetahui segala pengajaran ini, kami tidak akan dapat mengalami kebenaran yang dinyatakan. Saya amat percaya segala kebenaran, segala ajaran di dalam Alkitab ini boleh dialami. Dia bukan sekadar sahaja dari segi pengetahuan, tapi ia merupakan kebenaran yang boleh kita alami dan akan meyakini kita dalam segala ajaran yang telah Tuhan berikan kepada kami. Seringkali apabila kita menghadapi cabaran, saudara-saudari, kita dengan cepat berfikir bahawa Tuhan tidak memelihara kita. Ada juga yang pernah mengatakan bahawa Tuhan ini Tuhan yang tidak baik. Kerana kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang baik, mengapa dia membenarkan segala kesusahan yang saya sedang alami? Tetapi saudara dan saudari, pernahkah anda berfikir mengapa Tuhan yang kami katakan sebagai seorang Tuhan yang Maha Esa, sebagai seorang Tuhan yang penyayang, akan membenarkan kesusahan seperti ini berlaku? Jangan salah faham, saudara dan saudari, saya bukan tidak sensitif terhadap kesusahan yang anda sedang alami. Tetapi saudara dan saudari, saya ingin atau saya beranggapan bahawa kami semua patut berhenti segala pemikiran di mana kita menganggap
Tuhan ini tidak berlaku adil ataupun tidak menyayangi kami, dan mula berfikir apakah tujuan mulia Tuhan dalam masa kesusahan ini. Cuba anda fikirkan, takkanlah Tuhan yang Maha Esa ini, Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan yang tahu dari dulu sampai ke akhir, boleh terlepas tengok batasan yang kita boleh hadapi. Saya tidak percaya sekali Tuhan di atas apabila dia membenarkan masa kesusahan di hidup kami, dia akan meluahkan perkataan seperti, "Oops, sorry, saya terlepas tengok bahawa itu bukan batasan anda. Anda tidak dapat hadapi kesusahan ini." Saya tidak percaya langsung sekali. Sebab saya percaya seorang Tuhan yang Maha mengetahui. Dia tahu dari dulu apa batasan saya dalam hidup ini. Dan haleluya, saudara dan saudari, di buku 1 Korintus bab 10 ayat 13 mengatakan, tiap-tiap cubaan yang kamu alami itu cubaan yang biasa dialami orang, tetapi Allah setia kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu kamu ditimpa cubaan, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Haleluya! Tiada cubaan akan melebihi apa yang kita dapat tanggung. Malah tengok ayat terakhir, di mana Tuhan juga janji bahawa Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh itu, saudara dan saudari, tak kira apa kesusahan yang kita sedang hadapi, marilah kita hadapi kesusahan ini penuh dengan keazaman dan kegigihan dan ketabahan. Kerana kami tahu tujuan kami, dan kami tahu tak kira apa kesudahan yang bakal kami hadapi, hanya Tuhan sahaja yang dapat memutuskan kesudahan kami. Sebagai kesimpulan, petikan yang kami baca hari ini bukan saja menunjukkan bahawa Yesus tidak bersalah, bahawa Dia mencintai kami semua sehingga sanggup mati di salib. Petikan ini juga memberi pengajaran kepada kami bahawa kami juga boleh bertabah seperti Yesus. Kami juga boleh bertabah mengharungi segala cabaran. Sudah tentu kami mungkin gagal, ya. Tetapi janganlah kami putus asa. Dari petikan yang tadi kami baca juga, marilah kita belajar daripada Petrus. Sungguh pun pada awalnya dia berani mengikuti Yesus. Semua pengikut-pengikut Yesus melarikan diri, tapi hanya Petrus saja yang mengikuti Yesus dari jauh ke dalam rumah Imam Agung. Dia sangat berani, ya. Dia berani mengikuti. Dia telah menunjukkan bahawa dia sanggup ikut Yesus. Dia telah memberi kita satu peristiwa di sini. Kita nampak bahawa Petrus bukan saja cakap sahaja, tapi dia juga sanggup melakukan aksi mengikut Yesus dari jauh. Sungguh pun dia tahu tempat itu adalah tempat musuhnya. Nah, sungguh pun begitu. Pada awalnya dia berani mengikuti Yesus sampai ke halaman rumah Imam Agung. Namun apabila dia dicabar, kita nampak dia menyangkal Yesus. Nah, kamu mungkin tanya,
Pastor Nick, mengapa anda pula berkata kami boleh belajar daripada Petrus? Saya ingin membawa saudara-saudari untuk tengok, sungguh pun Petrus menyangkal Yesus pada awalnya. Petrus kemudian kami nampak dia menangis tersedu-sedu, membuktikan dia berasa salah terhadap aksinya. Dan dia sanggup berubah. Dan apabila Yesus memulihkannya, kita nampak Petrus tidak meninggalkan Yesus. Mungkin kita telah mengalami kegagalan, kan kami terus meninggalkan Tuhan. Mungkin kerana rasa bersalah, ataupun mungkin rasa bahawa Tuhan ini tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi saudara dan saudari, dalam peristiwa Petrus ini kita nampak sungguh pun Petrus gagal pada awalnya sehingga menyangkal Yesus 3 kali. Petrus kemudiannya tidak meninggalkan Yesus. Dan apabila Yesus memulihkannya, kita nampak Petrus merupakan salah satu rasul yang paling agresif di masa itu dalam menyebarkan berita baik kepada sekelilingnya. Malah pada akhirnya Rasul Petrus juga akhirnya disalib dan mati syahid. Mungkin ada di antara kita rasa lemah ataupun telah gagal seperti Petrus. Anda mungkin berasa bahawa anda tidak mungkin dapat mengharungi cabaran yang anda sedang hadapi. Tetapi saudara dan saudari, marilah kita ingat bahawa Roh Kudus yang memberi kuasa kebangkitan kepada Yesus kini berada di dalam anda dan saya. Memang betul kesusahan anda itu mungkin besar, tetapi Roh Kudus yang berada di dalam kami adalah jauh lebih besar daripada apa yang kami akan hadapi. Kami hanya perlu yakininya dan mengikuti segala ajaran Tuhan. Dan percaya Tuhan berkata Dia adalah penolong kita dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Oleh itu, sebelum saya akhiri, marilah saya ingin serahkan semua saudara dan saudari saya di atas talian di Gereja New Life Restoration Center dan juga segala saudara-saudari yang mungkin datang menziarahi melihat khutbah ini. Saya ingin berdoa untuk kamu semua. Marilah kita doa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mengetahui, Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus, kami ingin datang ke hadirat-Mu. Oh Tuhan, dalam masa kesusahan ini, dalam masa pandemik ini, ramai di antara kita mengalami kesusahan. Dan betul, tahun demi tahun kami masih mengalami kesusahan. Dan seringkali mungkin kita telah berasa kami ingin berputus asa. Namun begitu Tuhan, pada hari ini khutbah anda sekali lagi menyedarkan kami semua bahawa Yesus, anda juga pernah mengharungi segala cabaran yang anda pernah alami. Malah cabaran tersebut adalah jauh lebih besar daripada apa yang kami sedang hadapi. Dan oleh kerana itu, Yesus, anda sekali lagi mengajar kami bahawa kami juga boleh bertabah mengharungi segala cabaran yang kami sedang alami hari ini, kerana kami tahu ada tujuan mulia dalam kesusahan ini. Kerana kami tahu sungguh pun apa cabaran yang kami hadapi, Tuhan, anda saja yang boleh memutuskan kesudahan kami. Dan kami tahu sebab anda Tuhan yang baik, maka kesudahan kami tidak mungkin teruk.
Dan sebab itu Tuhan, saya meletakkan semua saudara dan saudari saya di atas talian ini ke hadirat-Mu. Saya meminta Tuhan, seperti mana yang Anda katakan sebagai penolong kami berharap, kami berdoa supaya Tuhan Anda akan menghantar penolongan Anda pada masa yang tepat, di mana Anda akan memberi cubaan yang kita boleh hadapi dan bukan cubaan yang melebihi batasan kami. Tuhan, kami tahu bahawa dalam semua cubaan, dalam semua cabaran yang kami alami, Tuhan, Engkau berjanji bahawa satu jalan keluar akan disediakan. Dan kami percaya segala cabaran yang kita hadapi ini pasti ada pintu keluarnya. Dan saya berdoa supaya Tuhan akan membenarkan, membuka mata kita untuk melihat pintu keluar ini, supaya kami boleh mengharungi cabaran yang kami sedang alami. Tuhan, saya juga berdoa supaya Anda akan terus membantu kita dalam keyakinan kami terhadap Anda. Mungkin ada di antara kita telah hilang keyakinan terhadap-Mu, tetapi Tuhan, sekali lagi letakkan api bara di dalam hati kami untuk percaya dan mengalami dan membenarkan kami untuk mengalami hadirat-Mu, oh Tuhan, supaya kami tahu Tuhan yang kami percaya ini bukan Tuhan dari segi pengetahuan, bukanlah sekadar satu role model yang kita nampak di Alkitab, tapi merupakan satu Tuhan yang benar, satu Tuhan yang hidup sampai dari dulu sampai sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan, saya juga meletakkan gereja New Life Restoration Center di hadirat-Mu. Saya bersyukur atas gereja ini yang bekerja bertungkus lumus untuk members-members, saudara-saudari sekalian. Dan saya berharap, saya berdoa supaya Tuhan akan memberkati Pastor Joseph dan gereja, supaya segala pekerjaan, segala kerja tangan mereka akan diberkati oleh Anda. Tuhan, saya percaya pada hari ini kami semua telah mendapat satu kebenaran, dan juga kebenaran ini telah membantu kita untuk menjadi seorang pengikut Anda yang lebih baik. Saya serahkan semua doa saya kepadamu, dan saya harap Tuhan, Anda akan memakbulkan doa kami semua. Terima kasih Tuhan kerana mendengari doa kami. Di atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara dan saudari. Saya berharap pada satu hari nanti kita boleh berkumpul bersama di gereja, dan untuk berjumpa dengan saudara dan saudari. Semoga Tuhan memberkati kamu semua.